Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azir bin Ibrahim, murid tingkatan 4 dari SMK Pekalan Lebaiman. Hari ini saya mahu berkongsi kepada anda semua satu buku yang sangat memberi pengajaran kepada saya, iaitu buku Bisik ke Langit. Buku ini menceritakan tentang dugaan yang melanda manusia. Buku ini mempunyai 204 surat dan 35 topik. Setiap topik penulis akan meletakkan ayat-ayat motivasi. Penggunaan bahasa dalam buku ini sangatlah menarik dan mudah difahami ramai. Buku ini diterbit oleh Bonda Nur Resources yang amat mendekatkan nilai-nilai dakwah dan motivasi. Untuk maklumat pada hadirin sekalian, buku Bisik ke Langit ini mengandungi beberapa kandungan cerita yang lain. Namun, terdapat sebuah cerita yang sangat memberi kesan kepada jiwa saya. Ceritanya bertajuk Sabar Berbayar, hasil nukilan Bonda Nur. Siapa sangka hasil daripada tenunan sifat sabar seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala memberinya sebesar-besar ganjaran buat dirinya. Mungkin di antara kalian pernah didengar dengan kisah Bonda Nur ini di laman media sosial. Tetapi izinkan saya berkongsi secara ringkas cerita yang memberi kesan yang mendalam di jiwa saya. Selamilah kisah hidup seorang rider GrabFood yang bernama Rizwan menjadi iktibar kepada rata-rata pengguna laman media sosial, yang ketika itu ceritanya viral ke pelosok Malaysia. Keadaannya yang diberi keistimewaan oleh Allah kepadanya yang membatas percakapan dan pendengaran beliau. Namun begitu, beliau adalah salah seorang rider yang rajin bekerja dan namanya sering kali berada di lima antara rider terbaik di Kuala Terengganu. Alkisahnya hanya ketika mana beliau ingin menghantar pesanan Bonda Nur yang memesan Yong Tau Fu. Pada ketika itu, Bonda Nur memesan Yong Tau Fu untuk membuka puasa. Namun, kelibat Rizwan belum sampai setelah berjam-jam menunggu. Hampir masuk ke waktu maghrib, cubaan menghubungi Rizwan di talian buntu apabila tiada respon setelah panggilan diangkat. Alhamdulillah, Tuhan gerakkan hati Bonda Nur untuk melihat bahagian kotak pesanan di aplikasi GrabFood tersebut. Rupa-rupanya Rizwan berkali-kali memberitahu Bonda Nur yang beliau tidak menjumpai rumah Bonda Nur dan mengabarkan keistimewaan beliau. Bonda Nur berasa bersalah dan kembali berfikir rasional dan memberi tips kepada Rizwan. Namun, Bonda Nur berasa pemberian tips tersebut kurang nilainya tanpa pertemuan sepasang mata dengan Rizwan, kerana ketika itu anak Bonda Nur yang mengambil pesanan tersebut. Jadi, berbagai usaha akhirnya pertemuan dua insan yang disayangi Allah ini diaturkan dengan pengumpulan sumbangan dari pelbagai pihak. Bonda Nur menyerahkan sumbangan tersebut pada pertemuan dua pasang mata itu. Impak besar dari kisah ini bukan hanya dirasai oleh Bonda Nur, namun turut dikesan di hati saya sebagai seorang insan. Nilai murni yang dipamerkan oleh Rizwan yang sangat bersabar dalam menghantar pesanan Bonda Nur. Walaupun dalam keadaan tersebut, sifat terpuji yang dimiliki beliau seharusnya ada pada kita, yang meletakkan had sabar dalam apa jua ujian adalah pada tahap maksimalnya, yang mungkin sebenarnya hadirin sekalian, sabar itu sangat luas dan tiada batasan. Hanya kita yang meletakkan had dalam bersabar mengikut kemampuan nafsu masing-masing. Percayalah hadirin sekalian, sabar itu luas seluas lautan. Buku ini banyak memberi pengajaran kita mengenai pedoman hidup. Jadi pada hadirin, untuk kita menjalani hari-hari yang mendatang dengan penuh iktibar. Pengajaran yang terselit di setiap topik dalam buku ini bukan saja melahirkan sebuah generasi yang hebat dari segi sosial, namun mantap dari segi rohani, membentukkan sebuah masyarakat milenial yang gemilang mampu melahirkan melalui karya agung ini. Pembacaan seperti ini perlu dipertengahkan dan diberi perhatian hebat serta galakkan untuk melahirkan pelajar cemerlang dan cemerlang intelek unggul kepribadian. Itu saja dari saya.